Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera, serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Sekiranya klip video terbitan Atul Studio memberi manfaat kepada sahabat-sahabat, sila klik butang like dan share. Jangan lupa klik butang subscribe dan loceng sekiranya sahabat-sahabat belum berbuat demikian. Kandungan klip video ini meneruskan fungsi mengarah bagi keselamatan kerja pembinaan. Sebagaimana dinyatakan dalam siri terdahulu, fungsi mengarah bukan setakat memberi arahan, tetapi melibatkan juga memimpin, mendorong dan membimbing. Aspek berkaitan memberi arahan dan memimpin telah dikupas dalam siri terdahulu. Oleh yang demikian, siri ini mengupas aspek berkaitan mendorong. Dalam perbualan harian mengenai pekerjaan, perkataan mendorong jarang diguna pakai. Ia kerap digantikan dengan perkataan memotivasi. Motivasi berasal dari perkataan motif yang bermaksud keperluan, keinginan, kehendak atau gesaan dalaman diri individu. Mendorong atau memotivasi pula adalah proses atau aktiviti merangsang seseorang untuk lebih bersemangat dan komited melakukan yang terbaik melalui tingkah laku dan tindakan yang nyata bagi mencapai matlamat bersama yang ditetapkan. Berhubung keselamatan dan kesihatan tempat kerja, matlamat utama yang disasarkan ialah mewujudkan persekitaran kerja yang selamat serta tanpa risiko kepada kesihatan bagi memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat atau yang terjejas. Arahan dan kepimpinan saja tanpa dorongan atau motivasi tidak menjamin pekerja yang terlibat bersemangat dan komited melakukan yang terbaik semasa melaksanakan tugas yang ditetapkan. Dorongan atau motivasi berkesan mampu meningkatkan kecekapan dan kepuasan serta prestasi secara menyeluruh. Dorongan atau motivasi yang betul dan tepat berupaya memacu tingkah laku atau tindakan yang lebih terarah. Oleh yang demikian, untuk menjadi pemimpin yang hebat, seseorang perlu memahami teori dan pendekatan yang sesuai bagi mendorong orang bawahan. Antara teori motivasi awal ialah hierarki keperluan manusia yang diperkenalkan oleh seorang pakar psikologi bernama Abraham Maslow. Pada peringkat permulaan, teori tersebut menggariskan 5 tahap keperluan manusia. Ia kemudiannya dikemaskini kepada 8 tahap, iaitu tahap 1, keperluan fisiologi dan biologi; tahap 2, keperluan keselamatan; tahap 3, keperluan sosial; tahap keempat, keperluan penghargaan diri; tahap kelima, keperluan kognitif; tahap keenam, keperluan estetik; tahap ketujuh, keperluan kesempurnaan diri; tahap ke-8, transcendence ataupun keperluan membantu orang lain atau melakukan sesuatu di luar jangkauan. Menurut Maslow, keperluan di setiap tahap mempengaruhi dan mendorong seseorang individu untuk melakukan yang terbaik bagi mencapai keperluan tersebut ataupun memenuhi keperluan tersebut. Keperluan di tahap bawah perlu dicapai atau dipenuhi terlebih dahulu sebelum berusaha untuk mencapai ataupun memenuhi keperluan di peringkat seterusnya. Pekerja kerap hilang dorongan disebabkan oleh pelbagai faktor, sama ada dari dalaman atau luaran. Faktor-faktor tersebut ditakdirkan sebagai demotivator. Situasi tersebut menyebabkan pekerja hilang tumpuan dan bukan sahaja berisiko mendedahkan diri mereka kepada kejadian yang tidak diingini, bahkan juga turut menjejaskan orang-orang lain yang berada di persekitaran. Antara demotivator tipikal yang wujud di tempat kerja ialah kelemahan perancangan, kelemahan pengaturan, kelemahan komunikasi, kelemahan kepimpinan, pengurusan mikro, peraturan terlalu ketat, tiada penghargaan atau pengiktirafan, kebosanan, agihan tugas tidak adil, tugas bertindih, tugas berulang-ulang, konflik dalaman, konflik dengan rakan sekerja dan pelbagai lagi faktor. Mendorong orang bawahan memerlukan pendekatan yang sistematik dan kaedah komunikasi yang berkesan. Dalam keadaan tertentu, ia memerlukan pertemuan bersemuka secara peribadi bagi mengenal pasti dan memahami demotivator sebenar.
Secara umumnya, antara pendekatan yang perlu dipertimbangkan ialah lakukan perancangan yang teliti sebelum mengatur tugas. Agih tugas, sumber dan kuasa berdasarkan pengetahuan dan kemahiran serta jawatan secara adil. Wujudkan sistem pertanggungjawaban, pengiktirafan dan penghargaan yang telus dan adil. Beri arahan secara jelas dan pastikan orang bawahan memahaminya. Wujudkan mekanisme komunikasi terbuka dan telus. Wujudkan persekitaran kerja harmoni, saling hormat menghormati. Wujudkan dan pupuk semangat kerja berpasukan. Dan wujudkan peluang peningkatan kerjaya. Secara ringkas, seorang motivator perlu memahami sekurang-kurangnya asas teori motivasi, teknik komunikasi berkesan dan beberapa kemahiran insan yang lain, termasuk memahami dan menerapkan falsafah jadi sesumpah sebelum kena sumpah. Atuk Dek akan mengupas falsafah tersebut di siri-siri akan datang, kerana siri berikutnya akan mengupas pendekatan membimbing orang bawahan. Sehingga berjumpa lagi, disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.